Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Kita jumpa lagi dalam garasi Jin House untuk hari ini 5 hari bulan November. Minggu yang pertama masih lagi ada dan menarik kerana pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada lebih kurang 700 viewers semalam yang memberi sokongan pada tamu kita Kang Rojan semalam yang datang untuk mempromosikan kuih pau dia. Dan yang paling penting adalah bagaimana dia berkongsi pengalaman 30 tahun menjadi penjaja di jalanan Kuala Lumpur dengan berbagai-bagai jenis perniagaan yang dia lakukan daripada penjual barangan kulit, penjual kacamata hitam, sampailah dia menjadi penjual buah potong dan akhirnya kini telah 5 tahun dia meniaga pau Ain Trading yang dikeluarkan di Rawang, tapi dia berjaya menjualnya antara 100 ke 200 biji pau sehari. Paling menarik adalah bagaimana saya belajar daripada seorang yang bernama Kang Rojan ni adalah perniagaan bukanlah kita menanti pembeli tetapi kita mencari pembeli. Ini adalah satu benda yang baru kenapa menjadikan dia sangat mobilize. Saya akan menulis artikel khusus mengenai beliau untuk di Malaysia Insight pada hari Ahad ni. Bagaimana puncanya saya tertanya-tanya, bagaimana nak mencari Kang sebab dia menyebut tempat perniagaannya 5. Saya fikir dia ada 5 tempat perniagaan pau, tapi tidak. Kerana dia berpegang pada prinsip daripada Jalan Madrasah ke Ong Takim, ke Maybank Gombak, ke Pusat Kesihatan dan juga stesen MRT Gombak. Adalah berpaksikan kepada hari itu kalau itulah tempat kita, lubuk kita kata dia, kita parking setengah jam je kita dah jual. Tapi kalau kita duduk di satu tempat tu setengah jam, tiada pembeli, berarti kita kena membuat pergerakan. Cuma dia limitkan pergerakan dia pada 5 spot di mana kalau orang cari dia di Maybank tak ada, orang tahu kata Kang Rojan berada mungkin di depan madrasah, jalan madrasah, atau dia mungkin berada di depan stesen MRT, berada di depan pusat kesihatan atau berada dekat Bazar On Takim. Itu satu benda yang saya belajar kerana walaupun beliau menyifatkan dirinya sebagai peniaga kaki lima, saya rasa garasi juga adalah kaki lima dalam platform digital. Kerana sadar harus faham bahawa perniagaan fizikal dan digital kadang-kadang berkongsi konsep yang sama. Di mana kami juga adalah sebuah stesen televisyen kecil di tengah-tengah arus digital yang begitu besar. Ketika orang menganggap bahawa perniagaan online ataupun digital adalah perniagaan yang anda menempah daripada Lazada, Zalora, anda menempah daripada Alibaba.com, daripada Amazon. Tetapi bagi kami yang datang dengan bentuk live streaming untuk bersaing dalam perniagaan digital platform, bolehlah dianggap sebagai sebuah stesen kaki lima di tengah-tengah arus trafik yang begitu besar. Dan bagaimana kami perlu mendapatkan, satu adalah rakan garasi iaitu follower. Yang kedua adalah mendapat kepercayaan daripada pembeli untuk kekal membeli. Yang ketiga, menjual produk yang ada demand. Yang keempat, memastikan sustainable ataupun orang panggil keboleh tahanan pasaran. Dan yang kelima adalah customer service, iaitu memberi perkhidmatan yang customer faham bahawa apabila mereka berurusan dengan garasi TV, mereka mendapat perkhidmatan yang baik. Jadi banyak yang saya belajar daripada Kang Rojan semalam, membuatkan saya berfikir terutama konsep bagaimana nak menjadikan garasi TV juga beroperasi sebagai bukan menanti pembeli, tetapi mencari pembeli. Ini adalah satu cabaran baru kalau kita nak memindahkannya kepada platform digital, kerana setiap kali kami live, berarti kami menanti anda masuk untuk menjadi penonton dan kemudiannya kami tawarkan barangan untuk anda menjadi pembeli. Berarti konsepnya masih lagi garasi menanti pembeli. Tetapi bagaimana nak mencari pembeli, itu benda yang saya fikir semalaman sampai pagi tadi. Bagaimana nak meminjam falsafah Kang Rojan yang saya anggap berjaya selama 30 tahun menjadi penjaja. Dia berceritakan pada saya mengenai bagaimana dia memulakan perniagaannya sebagai penjaja minyak wangi. Sangat sukar mendapat stok minyak wangi yang dikawal oleh kumpulan penjaja yang tidak akan memudahkan memberinya kepada orang lain. Dia diberi bekalan sedikit, dia berjaya menjualnya habis. Setelah melihat kesungguhannya, pembekal memberikan dia lebih banyak bekalan stok minyak wangi. Kemudian apabila ekonomi Melayu berkembang, orang tidak lagi membeli minyak wangi di jalanan kerana perniagaan digital menawarkan berbagai-bagai produk SME yang beroperasi dalam dunia kosmetik dan juga dunia minyak wangi. Menjadikan jualan minyak wangi di jalanan tidak lagi memenuhi cita rasa orang kita yang ingin membeli secara digital. Kemudian daripada minyak wangi, beliau berpindah kepada jualan beg kulit dan juga kacamata hitam. Dan kemudian katanya apabila datang downtown dan uptown, orang menghabiskan fokus untuk turun ke downtown dan uptown dan membeli sekali lalu di satu one stop bazar.
berbanding dengan keadaan dia yang berniaga di tepi jalan, berarti dia kehilangan bisnes yang kedua. Kemudian dia menukar perniagaannya kepada buah potong. Cuma katanya buah potong akan menjadi terjejas teruk apabila dijual dengan air batu pada musim hujan. Dan buah potong pula pada musim panas akan terjejas teruk apabila melebihi tempoh waktu. Kemudian dia berpindah kepada perniagaan sekarang, iaitu Pau Ain Trade, yang dia berjaya jual, dan katanya itulah perniagaan yang dia lakukan sekarang. Dan dia memberi banyak aspirasi pada saya dalam sesi semalam. Okey, kalau dalam sesi semalam, berapa view kita sekarang ni dah? 315. Okey, 315. Anda telah tengok tajuk. Saya telah membuat analisis, hanya tinggal lagi 4 negeri yang belum lagi membuat keputusan, bukan belum membuat, telah mengundi, tetapi keputusan mengundi muktamad belum lagi dikeluar untuk US presidential vote. Ada berita gembira kerana nampak Biden memintas, terutama di Michigan dan juga di Missouri, untuk mengutip mata, dan kini berada pada 264 mata undi yang dipanggil elektoral. Dan Trump kekal dengan 214. Saya sebut pada saudara, sistem pemilihan raya di Amerika tidaklah satu undi untuk satu presiden. Bagi negeri-negeri yang lebih maju dan lebih besar dan lebih awal menyertai Amerika, mereka diberi undi yang lebih. Berarti kalau saya berada di Las Vegas, saya mengundi. Undi saya tidak dihitung sebagai satu undi untuk presiden, tetapi undi saya dihitung untuk satu undi elektoral di Texas. Berarti seorang calon yang menang di Texas akan memungut 55 mata elektoral di California. Manakala yang menang di Texas dan juga menang di Florida akan memungut 28 mata elektoral. Ini berarti mereka yang menang di negeri-negeri yang lebih kecil, sebagai contohnya Vermont, Alaska, dan juga Vermont dan Alaska sebagai contohnya, mereka hanya mengutip 3 mata elektoral. Sekali lagi hari ini Nevada, yang kalau dulu bagi kita peminat jeans menjadi tumpuan kerana kita menyebutnya delegasi Nevada Jeans 1901 yang ditemui di Nevada ataupun 1890 tu, yang menjadi tumpuan ramai. Hari ini Nevada menjadi tumpuan ramai bagi mereka yang mengharapkan Biden memenanginya. Kerana dari 4 negeri yang belum memutuskan siapa yang menang, Biden mendahului hanya di satu negeri, iaitu di Nevada, dengan kelebihan 8,000 undi. Dan Nevada baru saja menghitung 75% undi, dan satu-satu tempat yang Biden mendahului berbanding 3 negeri yang lain, di mana Georgia, North Carolina dan Pennsylvania masih lagi Trump mendahului. Sekiranya Trump menyapu bersih, berarti Biden kalah di tempat yang satu-satu negeri dia dahului, itu Nevada. Berarti Biden tidak akan menjadi presiden. Tetapi Biden hanya memerlukan 6 mata elektoral daripada negeri yang paling kecil mata elektoral yang belum lagi memutuskan keputusan penuh. Kalaulah Biden menang, dia akan menggenapkan 270 mata, iaitu mata minimum untuk menjadi presiden. Untuk pengetahuan saudara, Trump masih lagi mendahului di Georgia. 98% undi telah pun dikira. Trump mendahului 0.6%, berarti ada 2% undi lagi. Sedikit keajaiban, sekiranya Biden menang di Georgia, berarti Biden terus saja menjadi presiden. Kalaulah di North Carolina, yang saya rasa agak sukar bagi Biden kerana dia ketinggalan 1.4% undi ketika 94% undi telah dikira. Dan satu lagi adalah di Pennsylvania, saya rasa lagi sukar untuk Biden kerana 86% undi telah dikira, tetapi 28% didahului oleh Trump. Untuk pengetahuan saudara, kalau dilihat, saya hanya sempat melihat tadi Market Insider, salah satu daripada platform portal yang kita baca untuk mengetahui pergerakan ekonomi dunia. Portal itu menunjukkan bahawa semua saham kini melambung tinggi kerana kepercayaan pemain-pemain saham dan juga pelabur bahawa Biden telah menang, kerana mereka mempunyai sos yang lebih baik untuk mendapatkan maklumat mengenai pelaburan yang mereka perlu buat. Secara dasarnya, mata wang Amerika meningkat, indeks Hang Seng juga meningkat, indeks Dow Jones juga meningkat, dan indeks-indeks negara yang perniagaan yang rapat dengan Amerika meningkat kerana pemain-pemain kewangan telah percaya bahawa Trump akan menang, Biden akan menang. Jadi kalau semalam saya berkata sudah ada tanda Trump akan menang berdasarkan kutipan undi pada hari pengundian, tetapi kali ini telah masuk kotak pengundian 100 juta pengundi yang mengundi sehari sebelum hari mengundi, yang dipanggilkan undi dari kereta bagi penjarakan sosial COVID-19. Jadi kotak undi yang diundi lebih awal dikira lebih kemudian. Jadi kotak undi kemudian inilah kelihatannya ramai penyokong Biden berada di sana.
Dan akhirnya saya hanya berharap pada Nevada kerana Nevada ada 25% lagi baki undi dan dia menyumbang 6 mata. Inilah 6 mata yang diperlukan oleh Biden untuk menggenapkan 270 mata. Kalaupun Biden kalah di Georgia, North Carolina dan Pennsylvania, tetapi dengan 270 mata telah cukup untuk beliau menewaskan Trump. Kalau Trump menang di 3 negeri ini, mata maksimum Trump hanyalah 268 mata. Berarti kita berdoa, kerana saya bukanlah ekstrim sangat. Daripada dulu pun saya adalah penyokong Demokrat, bukanlah penyokong ekstrim. Tetapi saya fikir ketika Barack memimpin Demokrat, dasar luar Amerika lebih sederhana berbanding Trump, kerana paling saya bimbang adalah Trump mempunyai 3 perangai yang cukup buruk. Pertama adalah pro-Israel tanpa batas, kerana Trump satu-satunya presiden yang datang dan melanggar kesantunan Amerika dalam sepanjang isu Israel Palestin. Kerana sebelum itu semua presiden Amerika bertungkus lumus bermula daripada era Jimmy Carter untuk melancarkan apa yang dipanggilkan roadmap to peace. Tetapi apabila bila Trump datang, dia terus saja menyokong bahawa Baitul Maqdis adalah milik Israel, dan ini perkara yang paling kita takuti. Dan Trump juga menggunakan ugutan untuk memaksa negara-negara Arab yang selama ini menentang Israel menandatangani perjanjian damai dengan Israel. UAE telah terperangkap, Bahrain sekarang on the way, Arab Saudi kelihatannya boleh dipengaruhi. Dan kelihatannya juga rakan-rakan seperti Kuwait juga tak mungkin akan menjadi negara seterusnya, kerana Trump menyasarkan 6 negara ekonomi besar di Gulf ataupun di negara Teluk untuk menjadi negara pro-Israel. Jadi ini antara beberapa benda yang saya share kepada saudara kenapa saya memilih untuk kekal menyokong calon Demokrat, dan kali ini adalah Joe Biden, dan kali ini juga kita ingin melihat juga Kamala Harris. Sekiranya Kamala Harris menang naik presiden kerana dia adalah rakan Joe Biden, berarti kita akan mendapat seorang anak kelahiran dari bapaknya yang asal dari Tamil Nadu, India. Berarti Kamala Harris akan menjadi naib presiden pertama dari etnik Asia, iaitu etnik India, yang bapaknya adalah migran tetapi anaknya kini berpotensi menjadi naib presiden Amerika kerana dia adalah rakan Biden dalam pertandingan kali ini. Kerana di Amerika dia menggunakan sistem yang sama dengan Indonesia, di mana anda mengundi presiden berarti automatik anda mengundi rakan presiden. Itu saja berita yang saya kongsi dengan anda. Saya harap tak ada banyak soal jawab. Nantikan saja kerana jangkaannya pada malam ini kita akan mendapat keputusan penuh. Sekurang-kurangnya kita berharap ada keajaiban berlaku di kawasan yang paling tipis iaitu Georgia, kerana Biden hanya mendahului di Georgia dengan 0.6% ketika ada 2% lagi undi belum dikira. Sekiranya baki 2%, 1.5% dimiliki oleh Biden berdasarkan trend pengundi lebih awal yang keluar mengundi sehari sebelum hari pengundian adalah pengundi Biden. Berarti Biden akan mendapat 16 mata elektoral dan automatik dia akan mengumpulkan 282 mata untuk menjadi presiden Amerika. Itu saja. Hari ini ya. Kalau Trump menang, Trump akan meneruskan dasar yang sedia ada. Kerana anda harus lihat bahawa ketegangan agama kini adalah satu ketegangan baru. Seperti apa yang saudara lihat di Perancis. Apabila berlaku isu karikatur Nabi Muhammad dan Macron mengeluarkan dasar. Saya tak fikir dia sengaja, tetapi kesilapan yang ditafsirkan menimbulkan ketegangan. Dan kita menanti apakah serangan di gereja Ortodok Greece di Perancis juga membabitkan teror perkauman ataupun teror keagamaan, kerana belum ada lagi laporan yang dikeluarkan oleh Perancis ketika 2 hari sebelum itu seorang guru berbangsa Perancis disembelih oleh seorang lelaki warga negara Perancis tetapi pendatang Tunisia. Tapi paling penting adalah dasar Trump di Baitul Maqdis, kerana saudara harus ingat, saya ke Baitul Maqdis 2 kali. Sekiranya Amerika memulakan langkah membuka kedutaan di Baitul Maqdis, 4 tahun lagi Trump menang, Trump akan mengusulkan semua negara-negara yang boleh dipaksa oleh Amerika untuk pergi dan membuka kedutaan. Sebab itu saudara lihat Peru, negara-negara miskin seperti Bolivia, Peru umpamanya, negara miskin yang sangat bergantung pada bantuan kewangan Amerika, mengikuti langkah membuka juga kedutaan. Kerana tanpa membuka kedutaan, Amerika akan menarik balik bantuan yang telah mereka berikan. Jadi Amerika boleh menggunakan kuasa ekonomi dia untuk memaksa negara-negara yang tidak mengiktiraf Israel, kini bukan saja mengiktiraf Israel tetapi mengiktiraf Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel. Ini adalah berita buruk sekiranya Trump menang, adalah tekanan yang lebih besar dalam konflik untuk menangani isu memerdekakan Israel atau tidak, sekurang-kurangnya memastikan Baitul Maqdis kekal seperti sekarang, iaitu bukan ibu negara Israel. Itu perkara yang penting untuk saudara tahu. Yang kedua adalah dasar agresif Trump terhadap China. Kerana kita menghadapi banyak konflik.
hingga meletakkan banyak negara-negara termasuk Singapura pun kalau dalam perbincangan kita tidak boleh membuat stand nak pro China ataupun nak pro Amerika. Kita mempunyai 28% kepentingan perniagaan ekspor dengan China, tapi waktu yang sama kita juga memiliki hampir 20% kepentingan perniagaan dengan Amerika. Berarti apabila dua gergasi ataupun dua gajah bertembung, negara-negara ekonomi kerdil seperti kita terpaksa berada dalam keadaan yang sangat sukar. Apatah lagi perlumbaan sekarang adalah menguasai Laut Cina Selatan dan juga menguasai Laut Cina Selatan yang kita juga terlibat kerana Pantai Timur adalah sebahagian daripada kawasan laluan yang direbut oleh kedua-dua negara untuk meletakkan armada tenteranya. Jadi itu satu ketegangan lagi yang perlu kita fikir. Dan bahagian yang ketiga, saya fikir Trump akan meletakkan polarisasi Islam dan bukan Islam dalam keadaan yang sangat teruk. Dan kalau tak boleh dikawal, Trump yang seorang boleh mencetuskan kebangkitan teroris di kalangan orang Islam kerana kemarahan ke atas seorang Presiden Amerika yang terang-terang menyatakan sokongannya pada Israel, bersikap sangat-sangat anti-Islam. Itu saya berharapkan Biden, kerana Biden adalah naik Presiden ketika Barack Obama menjadi Presiden. Berarti dia sudah mempunyai pengalaman selama 8 tahun berada di belakang Obama. Walaupun dia akan menjadi Presiden paling tua dalam sejarah Amerika kalau dia menang, kerana dia menang, kalau Biden menang, dia berusia 76 tahun, berarti dalam sejarah Amerika dia akan menjadi Presiden yang ke-46, iaitu Presiden tertua dalam sejarah Amerika. Kerana sebelum ini, Trump adalah Presiden yang tertua, kerana waktu Trump menang pada tahun 2016, dia berusia 72 tahun. Itu saja saya boleh bagi tahu pada saudara. Untuk orang seperti saya, Trump adalah musuh besar kepada dunia. Sekiranya tiada Trump, Amerika akan kembali. Satu adalah Amerika akan menyertai perjanjian climate, iaitu pengawalan suhu dunia, yang kini Amerika menarik diri kerana banyak syarat-syarat yang enggan dipatuhi oleh Trump, terutama ala dasar industri. Trump telah menarik diri daripada Amerika sebagai satu daripada negara perunding dalam memelihara alam sekitar. Trump juga selalu mengugut WHO untuk menarik balik bantuan kewangan kerana WHO enggan mengeluarkan kenyataan menyalahkan China dalam COVID-19. Dia seorang pengugut. Untuk tanya saya, Trump ni seperti macam syaitan kulit putih yang sangat berbahaya. Betul, saya personally menganggap dia adalah syaitan kulit putih yang belum pernah lahir dalam mana-mana sejarah Presiden Amerika yang teruk macam Trump. Tapi saya heran kalau tengok keadaan sekarang, Biden melalui masa yang sukar. Kerana kejangkaan saya akan Biden akan menang mudah. Tapi nampak head to head. Cuma sekarang ni kita boleh bergantung kepada Nevada. Tapi kalau kejutan tinggal 4 negeri yang baki ni, berarti kalaulah Trump menang di Nevada, Trump menang di Georgia dan Trump menang di North Carolina dan Pennsylvania, berarti harapan Biden tipis. Tetapi berdasarkan maklumat yang saya lihat tadi di Market Insider, satu daripada platform portal base di British dan Amerika, yang mula melaporkan bahawa indeks semua naik dengan meningkat apabila ada gambaran ataupun sumber yang membayangkan Biden menang, berarti kita boleh faham bahawa di kalangan komuniti pemodal ataupun komuniti perniagaan, sumber telah sampai bahawa mengatakan memang Biden memenangi pilihan raya ini.